Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar adalah UMNO Selangor akan dirombak, akan ada pemecatan atau sebagainya. Persoalan ini timbul daripada FMT apabila tajuk berita dilaporkan pertimbang rombak UMNO Selangor, Zahid diberitahu. Persoalannya, adakah Zahid Hamidi akan mengorbankan orang kanan beliau, yaitu Megat Iskandar? Penganalisis Hishamuddin Bakar berkata, penilaian semula juga harus membabitkan UMNO negeri lain untuk berlaku adil, berkait dengan pertimbangan merombak UMNO Selangor. Presiden UMNO Zahid Hamidi perlu mempertimbangkan kewajaran merombak pimpinan parti itu di Selangor, susulan dakwaan tiada usaha gigi dilakukan selepas kalah teruk pada PRN, kata seorang penganalisis politik. Bercakap kepada FMT, pengarah eksekutif Ilham Center, Hishamuddin Bakar berkata, teguran Tengku Zafrul Aziz yang meletak jawatan sebagai Bendahari UMNO Selangor pada 1 April lalu harus diambil serius. Menurutnya, susulan dakwaan itu Zahid harus menilai secara menyeluruh prestasi UMNO Selangor diketuai Megat Zulkarnain Omardin yang juga setiausaha politiknya. Inilah yang kita katakan. Adakah Zahid Hamidi akan mengorbankan setiausaha politik beliau ini, yaitu Megat Zulkarnain Omardin? Saudara-saudara sekalian, yang lebih mengejutkan kita ialah ramai netizen dalam isu ini turut mempersoalkan sejauh mana Zahid Hamidi masih mampu mengemudi parti UMNO. Bahkan ada juga yang secara keterlaluan mengatakan, termasuklah Zahid Hamidi perlu dirombak, kata mereka. Mau menyelamatkan UMNO, kata beberapa orang pengikut politik yang bercerita tentang hal ini. Mereka berkata, bukan sekadar UMNO Selangor yang perlu diperhatikan untuk dirombak. Ianya termasuklah UMNO secara keseluruhannya, kata mereka. Termasuklah kepimpinan di pusat. Namun demikian ada juga netizen yang menyangkal. Kata mereka, siapa lagikah yang boleh memimpin UMNO selain Zahid Hamidi pada waktu ini? Jika dilihat daripada sejarah perjuangan UMNO selepas kekalahan pada tahun 2018, yang paling setia berjuang mati-matian bersama UMNO ialah Zahid Hamidi. Ramai pemimpin UMNO berpaling tada selepas kekalahan UMNO pada PRU 2018, ramai berpaling tadah selepas kekalahan UMNO Barisan Nasional. Tapi Zahid berjuang habis-habisan. Jadi, siapa lagikah yang lebih setia berbanding Zahid dalam UMNO yang berjuang habis-habisan? Tapi itulah netizen bertelagah. Mereka kata, termasuklah Zahid perlu diganti. Tapi ada juga yang kata, jangan ganti sama sekali Zahid. Karena kalau orang lain yang ganti silap-silap hari bulan, bukan sahaja UMNO akan kalah di persada politik, tetapi mungkin akan terkubur dan terbubar selama-lamanya. Apa pula pendapat Anda semua? Sila tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen. Menurut penganalisis politik Hishamuddin Bakar ini, untuk berlaku adil, penilaian ini harus merangkumi seluruh negeri yang lain. Asasnya jelas, UMNO masih gagal bangkit selepas kekalahan teruk pasca PRU 15 dan PRN lalu. Sindrom penafian kerap berlaku apabila kelemahan dibangkitkan sedangkan tidak nampak usaha untuk memulihkan UMNO secara dalaman dengan berkesan. Katanya sambil memberi amaran, keadaan itu akan menyebabkan ahli putih UMNO menyokong lawan, yaitu Perikatan Nasional PN. Pada 6 April lalu, Zafrul yang meletak jawatan Bendahari UMNO Selangor 5 hari sebelum itu membidas. Tiada usaha gigih memperbaiki parti di negeri itu selepas kalah teruk pada PRN Ogos lalu. Namun beliau kekal ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan Ketua UMNO Kota Raja.
Zafrul yang juga Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri mendakwa prestasi UMNO merosot apabila hanya menang 2 daripada 12 kerusi ditandinginya, sepatutnya menjadi amaran untuk berubah, namun sehingga kini tiada postmortem dilakukan. Dakwa Zafrul, beliau pernah mencadangkan beberapa langkah untuk mengembalikan kegemilangan UMNO Selangor namun ditolak. UMNO Selangor menerusi Ketua Penerangan Muhammad Zaidi Mad Zain menafikannya dan mempersoalkan sama ada Zafrul mempunyai motif tertentu. Mazlan dari Universiti Teknologi Malaysia pula berpendapat ketika ini sukar untuk mana-mana pemimpin termasuk Zafrul mengubah nasib UMNO Selangor yang hilang pemerintahan negeri itu sejak 2008. Pandangan Zafrul mungkin bersifat peribadi dari kacamata seorang elit politik. Mungkin betul daripada seorang yang sederhana, namun kalau beliau diberi peluang, mungkin sukar laksana misi dan dasar. Perubahan UMNO bukan ubah pemimpin atau pimpinan, tetapi pendekatan politik sesuai dengan Selangor sebagai negeri maju, katanya, yang turut senada dengan Syamuddin supaya penilaian rombakan turut meliputi struktur di negeri lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari yang lepas, isu tentang Anwar bercermin mata hitam ke mana-mana, termasuklah program yang rasmi, menjadi modal kepada anti Anwar untuk menghentam dengan bom atom kepada Anwar Ibrahim. Dengan ada yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim kini makin teruk, kata mereka. Ada anti Anwar menyatakan bahawa Anwar, are you okay? Ini menimbulkan pancingan kepada para penyokong Pakatan Harapan, khususnya penyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dengan sebahagian daripada netizen mengatakan bahawa awak tak tahukah Anwar Ibrahim walaupun dalam keadaan yang kurang sihat matanya, dia tetap bekerja keras bandingkan dengan menteri yang anda sokong sebelum ini, kata netizen. Dan netizen juga telah berjaya mendapatkan sebab punca Anwar Ibrahim menggunakan cermin mata hitam itu. Menurut satu laporan The Star, Perdana Menteri telah mengalami reaksi alergik di kedua-dua belah matanya sehingga terpaksa menggunakan cermin mata hitam tersebut. Tetapi itulah yang harus dipuji sebenarnya, dalam keadaan yang kurang sehat pun Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap bekerja keras untuk memastikan semua program berjalan dengan lancar. Netizen kata mereka, cukuplah mengecam Anwar Ibrahim. Kalau nak mengecam pun, kata mereka, carilah isu yang lain. Carilah isu yang lebih relevan. Gunalah isu kemajuan kah, isu air kah, isu bantuan kah, isu minyak kah, atau apa sekalipun. Atau isu rasuah kah, isu sakau sini, sakau sana kah, kata mereka. Ini orang pakai cermin mata hitam untuk kesehatan pun jadi modal, kata mereka. Menunjukkan sudah terdesak anti Anwar ini, kata netizen lagi. Namun yang lebih menggemparkan dunia politik kita hari ini ialah apabila ada yang memberikan kenyataan bahawa imam di Masjidil Haram pun menggunakan cermin mata begitu, maka tidak sepatutnya ini menjadi masalah. Sehinggalah satu laporan khas telah dibuat oleh Harapan Daily berkaitan dengan cermin mata hitam yang digunakan oleh imam di Makkah. Saudara-saudara sekalian, dalam laporan di Harapan Daily menulis, imam di Makkah pun solat pakai cermin hitam. Begitulah kalau dah busuk hati, kata mereka. Heboh golongan pembenci Datuk Seri Anwar Ibrahim menganggap Perdana Menteri sebagai tidak beradab ketika imam di Mekah pun solat memakai cermin hitam. Hal itu dibangkitkan pengguna platform X, Zekirin 13, yang berkongsi sedutan video seorang imam berkacamata hitam memimpin sembahyang. Nih, imam di Mekah
pun solat pakai cermin mata hitam. Jutaan jemaah dia bawa. Adakah dia dikira tak beradab? Soal beliau. Kalau ia pun tak suka dekat Perdana Menteri Anwar Ibrahim, janganlah sampai tunjuk sangat kita ni tak berilmu langsung dalam bab agama, kata beliau. Pakai cermin mata hitam masa solat tetap sah dan tak ada kaitan pun dengan adab, tulisnya. Bahkan, dia mengingatkan sikap bersangka baik sebenarnya adalah adab yang diajar Islam. Adab yang baik adalah memahami orang tersebut sedang sakit dan dalam keadaan memaksa untuk dia pakai cermin mata. Bersangka baik, inilah adab yang diajar Islam, katanya lagi. Menjelang Aidilfitri lalu, golongan pembenci Anwar Ibrahim, Perdana Menteri X, semakin memperlihatkan sifat busuk hati mereka, termasuk pemakaian cermin mata hitam. Tentera Cyber Pro Perikatan Nasional PN mempersoalkan tindakan Anwar berbuat demikian ketika menghadiri berbagai program dan menyantuni rakyat. Malah ada yang tergamak menyebarkan foto yang memperlihatkan jari-jari Perdana Menteri ke-10 bengkak. Walhal Perdana Menteri dilaporkan mengalami reaksi alergik di kedua-dua belah matanya. Rata-rata warganet turut membidas penyokong pembangkang yang dilihat terdesak mahu memburukan Anwar. Baik pakai spek hitam daripada hati hitam, kata mereka. Ada orang di pejabat saya, dia pakai spek gelap dalam pejabat dalam masa bekerja. Sebab ada masalah mata, semua orang faham saja. Kadang-kadang sebenarnya pakai spek hitam walau dalam bilik pun ada sebab kesehatan. Nanti kalau dah tua, Tuhan tarik nikmat sihat mata itu, barulah rasa kena pakai spek memanjang. Pasal pakai spek hitam je, kritiklah pasal pentadbiran ke, pasal polisi ke. Sedap juga dengar demikian antara komentar warga maya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.